Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, suratu An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 32. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 33 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 33, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap kami telah tetapkan orang yang berhak mewarisi peninggalannya, iaitu ibu bapa dan kerabat yang dekat. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap segala sesuatu. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat Allah Ta'ala ni masih membicarakan berkenaan tentang harta pusaka. Kata Allah Ta'ala, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Dan bagi tiap-tiap apa maksudnya ni? Tiap-tiap kamu, sama ada lelaki mahupun wanita yang telah meninggal, ya, Allah Ta'ala telah menetapkan orang-orang yang berhak untuk mewarisi kita. Ya, kalau kita meninggal, Allah Ta'ala dah tetapkan siapa orang-orang yang berhak untuk mewarisi harta kita. Siapakah dia? Iaitulah al-walidani wal-aqrabun, iaitulah kedua ibu bapa ataupun kaum kerabat kita. Maka kalau kita meninggal, yang berhak untuk menerima atau menjadi waris kepada kita, kedua ibu bapa kita dan kaum kerabat kita yang dekat. Ini satu tafsiran ayat Allah Ta'ala ni. Ada tafsiran yang kedua menjelaskan bahawa maksud ayat ni ialah walikullin ja'alna mawaliya. Itu maksudnya setiap orang akan menjadi ahli waris, ya, apabila dia ditinggal mati oleh kedua ibu bapa dia atau salah satu daripadanya dan juga kaum kerabat dia. Jadi ada ada dua tafsiran, bahkan lebih tafsiran ayat walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, tapi saya sebutkan dua sahaja. Ya, kedua-dua tafsiran tadi sebenarnya sama-sama boleh diterima. Kalau kita meninggal, maka Allah Ta'ala dah tetapkan yang akan menjadi waris kita tu adalah kedua ibu bapa kita dan kaum kerabat kita. Atau ikut tafsiran yang kedua, kita akan menjadi ahli waris apabila kedua ibu bapa kita ataupun kaum kerabat kita meninggal. Jadi kedua-dua tafsiran itu sebenarnya sama-sama boleh diterima, ya. Jadi Allah Ta'ala sendiri telah menetapkan siapakah yang menjadi waris kita. Kenapa macam tu? Kerana pada masa dahulu, pada masa jahiliyah, ya, mereka boleh menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dia di luar daripada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dia. Jadi pada masa jahiliyah, walaupun mereka tidak ada hubungan keluarga, boleh
mereka saling mewarisi. Ya, mari kita lihat sambungan ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, "Walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum." Kata Allah, dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan janji setia dengannya, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Ayat ni kata para ulama tafsir, pada ini berlaku pada masa jahiliyah, ya. Jadi pada masa jahiliyah dahulu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan, kana ar-rajulu yuhalifu ar-rajula laysa bainahu manasabun. Pada masa dahulu biasa seorang lelaki dia bersumpah dengan lelaki yang lain yang tidak ada hubungan nasab antara mereka, fayarithu ahaduhuma al-akhar, yang mana isi perjanjian ataupun sumpah itu mereka saling mewarisi. Kalau misalkan A meninggal, maka B akan menjadi waris dia, atau B meninggal maka A akan menjadi waris dia. Ini satu satu kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah dahulu. Maka kata Allah Ta'ala, orang-orang yang telah kamu buat janji setia dengan mereka, maka berikanlah bahagiannya. Ini berlaku pada awal mula Islam. Jadi sampai pada awal-awal Islam ini masih berlaku. Orang boleh saling mewarisi, ya, orang boleh saling mewarisi walaupun tak ada hubungan nasab antara mereka. Janji semasa hidupnya, mereka pernah membuat perjanjian, kesepakatan yang disertai dengan sumpah bahawa kalau dia meninggal maka kawan dia tu akan mewarisi dia, ataupun kalau kawan dia tu meninggal, dia akan mewarisi kawan dia tersebut. Namun ketetapan ini telah pun dimansukh, ya, telah pun dimansukh. Mana ayat yang memansukh dia? Antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, kata Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Ya, orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita, iaitulah ahli keluarga kita, itu lebih utama. Ya, bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kana al-muhajiruna hina qadimul Madinah, dahulu orang-orang muhajirin pun apabila mereka sampai ke Madinah, yarithul muhajiri al-ansar, dahulu orang-orang muhajirin, ya, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah datang daripada Mekah ke Madinah, itu dahulu mewarisi orang-orang Ansar, padahal tak ada hubungan nasab. Nabi hanya mempersaudarakan mereka atas dasar akidah sahaja. Pada awal mula dahulu, orang-orang muhajirin, ya, itu menjadi ahli waris kepada orang Ansar. Jadi kalau misalkan ada orang Ansar yang meninggal, maka orang muhajirin itu dapat. Namun kemudian itu dimansukh. Maka falamma nazalat walikullin ja'alna mawaliya, tetapi apabila turun ayat 33 ni, ya, yang pada awal tu walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun tadi, maka nusikhat, maka ketetapan itu pun dimansuhkan. So ini tidak berlaku lagi, ya. Jadi perlu kita ketahui, ada ayat-ayat dalam Al-Quran, walaupun ayat dia masih ada, kita masih baca, tetapi hukum dia telah dimansukh, ya. Kerana memang dalam Al-Quran ada hukum hakam yang dimansukh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, apa-apa yang kami mansukh, kata Allah Ta'ala, na'ti bi khairin minha, kami datangkan ayat ataupun hukum hakam yang lebih baik daripadanya, ya, ataupun yang seumpamanya. Maka Quran itu mengandung nasikh mansukh. Misalnya tentang ayat larangan mabuk untuk sembahyang, itu telah dimansukh walaupun ayat itu masih ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri salat kalau kamu mabuk. Kalau kita berpegang dengan ayat itu saja tanpa kita melihat sejarah di sebaliknya, atau tanpa kita memahami nasikh mansukh, maka kita mungkin akan berkata, oh tak apa minum arak, janji kalau nak sembahyang jangan minum arak. Tetapi ayat itu telah dimansukh, ayat hukum dia telah dimansukh. Ia hanya berlaku pada awal-awal Islam dahulu. Selepas keimanan mereka sudah mantap, maka Allah Ta'ala haramkan
arak itu secara mutlak, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah, ya. Baik. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang luput daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat antara sesama manusia. Walaupun perjanjian itu antara kita dengan orang, semua itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib menepati janji kita walaupun kita berjanji kepada orang, kerana itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 34 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyan kabira. Ini ayat yang cukup penting, ya, difahami oleh siapa sahaja yang yang berkeluarga lah, ya, yang berkahwin. Maka ayat ini antara ayat yang paling penting untuk difahami dalam membina kehidupan rumah tangga. Kata Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah Ta'ala telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan atau memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipeliharanya, ya. Ketika suami tidak hadir bersamanya, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka ataupun nusyuz, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan untuk mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi lagi Maha Besar, ya. Baik. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan poin pertama, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ataupun suami dialah pemimpin kepada wanita ataupun isteri dia, ya. Kata qawwam dekat sini, para ulama menjelaskan beberapa makna. Antara maknanya adalah pemimpin, ya. Ada juga maknanya qawwam itu yang bertanggungjawab, ya. Qawwam juga boleh dimaknai yang melindungi. Qawwam juga boleh dimaknai yang mengatur urusan rumah tangga, ya. Jadi intinya, yang menjadi pemimpin, yang bertanggungjawab, yang menjaga, yang melindungi dalam keluarga itu adalah suami, ya. Jadi Allah Ta'ala tegaskan ini. Kenapa? Kerana dalam keluarga tak boleh ada dua pemimpin.
Kalau kedua-dua nak jadi pemimpin, maka rumah tangga dia tak akan berjalan dengan baik. Suami nak jadi pemimpin, isteri pun nak jadi pemimpin, kacau rumah tangga, tak akan jadi. Ya, maka mesti ada satu. Dan Allah Ta'ala menetapkan yang jadi pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, yang bertanggungjawab, yang melindungi, itu adalah suami. Tapi pemimpin dekat sini jangan kita fahami sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, dia suka dia boleh berbuat sesuka hati, dia bukan. Ya, pemimpin dalam makna dekat sini lebih kepada yang bertanggungjawab, yang melindungi, yang mengayomi dan yang semakna dengannya. Itu Allah Ta'ala beri kepada suami. Jadi suami dia mesti menjadikan diri dia sebagai pemimpin. Ya, jangan dibalik. Ya, mohon maaf, kadang-kadang kita menjumpai dalam satu-satu keluarga tu yang jadi pemimpin malah isteri. Ya, suami tidak menampakkan qawam dia, kepimpinan dia. Ya, maka suami dia mesti menjadi qawam. Dia mesti menjadi pemimpin, dia mesti menjadi penanggungjawab, dia mesti menjadi pelindung kepada keluarga dia. Ya. Baik, seterusnya kenapa Allah Ta'ala menjadikan lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga? Kenapa bukan perempuan? Adakah ini sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan? Kerana ada yang tak senang dengan perkara ini. Ya, mereka golongan-golongan feminisme ataupun golongan liberal, mereka amat mengkritik ayat ini. Ya. Bahkan mereka mengatakan yang jadi pemimpin itu tak mesti perempuan, kata mereka. Kerana makna ar-rijal dekat situ, kata mereka, itu berasal dari kata ar-rijil. Ar-rijil artinya yang apa nama, kaki yang kuat, ya. Jadi kalau misalkan perempuan itu yang lebih mempunyai sifat kelelakian, ya, dia mungkin yang lebih lebih pandai, maka tidak salah wanita menjadi pemimpin, kata mereka. Sebenarnya itu hanya mencari-cari hailah sahaja, ya. Yang jelas Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki dialah yang menjadi pemimpin dalam keluarga dia. Dialah yang menjadi imam. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga, bukan perempuan? Ini bukan kerana Allah Ta'ala diskriminasi atau memandang rendah kepada perempuan, tidak. Sungguh sangat bercanggah dengan misi Islam apabila ada orang menuduh Islam merendahkan wanita, ya. Jadi ada golongan-golongan tertentu, mereka itu suka membuat satu ayat dengan ayat yang lain bertembung. Ya, mereka mengatakan Islam ni datang untuk mengangkat darjat wanita. Betul. Tetapi dengan alasan itu mereka hentam ayat-ayat macam ni. Sebab ni menurut mereka tidak adil terhadap perempuan. Jadi ada golongan-golongan tertentu, ya, seperti golongan liberal yang saya sebut sebentar tadi, yang sangat tidak senang apabila lelaki diberikan hak tertentu oleh Allah. Ya, misalnya lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga, misalnya lelaki yang menjadi imam, misalnya lelaki yang menjadi khatib, ya. Ada golongan yang merasa tak puas hati dengan itu. Jadi mereka mengkritik. Tapi mereka tak pernah mengkritik hal-hal lain. Misalnya dalam dunia sukan, di mana dibezakan lelaki dengan wanita, tak ada pula mereka kritik. Jadi mereka sebenarnya tidak konsisten, ya. Baik, kenapa Allah Ta'ala jadikan lelaki atau suami sebagai pemimpin? Alasan pertama, ada dua alasan utama. Alasan pertama, kata Allah Ta'ala, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, ya. Alasan pertama ialah oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki atas orang perempuan, ya. Ini maksudnya secara semula jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lelaki itu lebih daripada perempuan. Lebih dia daripada sisi apa? Allah utamakan lelaki dalam penciptaan dari sisi fizikal. Secara amnya, fizikal lelaki lebih kuat daripada wanita, ya. Kemudian
Apa lagi Allah Ta'ala lebihkan pada penciptaan lelaki? Emosi lelaki biasanya lebih stabil, lebih boleh dikontrol berbanding wanita. Ya, wanita dalam masa-masa tertentu mereka emosi tak boleh kontrol, ya, atau emosi mereka tidak stabil. Misalnya saat mereka mungkin sedang haid, ya, ataupun mungkin nifas, ataupun mungkin hamil, ataupun mungkin menyusui, ya, itu mempengaruhi emosi mereka. Lelaki itu semua tak ada, sehingga kan emosi lelaki cenderung lebih stabil, ya. Cara berfikir lelaki cenderung lebih jauh memandang ke hadapan. Jadi secara penciptaan, dari sisi penciptaan, maka lelakilah yang paling layak untuk menjadi pemimpin itu. Jadi Allah Ta'ala bukan saja-saja pilih lelaki kerana jantina dia lelaki, tidak, tetapi memang kerana Allah Ta'ala dah siapkan lelaki ini layak untuk menjadi pemimpin kepada isteri dia. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh salah seorang ulama dia, dalam ketika mana beliau membahaskan ayat-ayat wanita di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan begini, kalau Allah Ta'ala beri hak kepimpinan dalam keluarga itu kepada isteri, malah itu akan memberatkan mereka. Kenapa? Kerana wanita tidak disiapkan Allah Ta'ala mereka untuk itu. Kalau kita diberi tugasan, dengan tugasan yang kita tak mampu, maka itu jadi beban bagi kita. Begitu jugalah perbandingannya dengan wanita. Kalau wanita diberikan tugasan menjadi pemimpin dalam keluarga, sedangkan Allah tak siapkan dia untuk itu, maka itu akan menjadi beban bagi dia. So ini alasan pertama mengapa Allah Ta'ala menjadikan lelaki sebagai pemimpin, ya. Jadi dari sisi penciptaan Allah Ta'ala telah lebihkan lelaki berbanding wanita dari beberapa hal, ya, seperti tadi fizikalnya, emosi, cara berfikir, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Yang memang ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa lelaki yang dijadikan sebagai pemimpin terhadap perempuan, ini dalam konteks rumah tangga, wa bima anfaqu min amwalihim, iaitulah kerana lelaki yang membelanjakan atau yang memberi nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Suami dia bukan sekadar jadi pemimpin, tetapi dialah yang berkewajipan untuk memberi nafkah. Berat tugas lelaki tu. Jadi lelaki dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarga bukan tugasan yang mudah, bukan satu kebanggaan, bukan untuk dijadikan menjadikan diri seolah raja di dalam rumah, bukan. Tetapi tanggungjawab yang amat besar ada di pundak lelaki. Selain dia mesti melindungi mereka, menjaga mereka, mengawasi mereka, ya, menjaga harkat martabat, ya, dia juga bertanggungjawab untuk memberikan nafkah. Maka seorang suamilah yang wajib memberi nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Suamilah yang wajib memberi nafkah, isteri tidak wajib. Isteri tak wajib, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Misalkan ada keadaan tertentu suami sakit, ya, suami dia tak boleh bekerja, ya, maka isteri dia boleh bantu, ya, atau mungkin pendapatan suami kurang, ya, apatah lagi zaman sekarang mungkin, ya, kos sara hidup tinggi, mungkin gaji suami tak cukup, isteri bekerja, dia boleh bantu, ya. Tetapi yang wajib tu adalah suami. Maka suamilah yang wajib memberi makan, suamilah yang wajib memberi pakaian, suamilah yang wajib memberikan tempat tinggal, suamilah yang wajib menyediakan segala-galanya. Jadi ini alasan kedua kenapa suami atau lelaki yang dijadikan sebagai pemimpin, ya. Jadi ada alasan dari sisi penciptaan dan ada alasan dari sisi tanggungjawab, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman,
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Allah Ta'ala menyatakan dekat sini wanita yang wanita yang salihah, ya, ataupun isteri yang salihah. Kata Allah Ta'ala, fassalihat, isteri yang salihah itu ialah qanitat. Ciri dia pertama adalah perempuan yang taat. Isteri yang salihah itu ciri dia pertama ialah qanitat, mesti isteri yang taat. Taat dalam hal apa? Taat kepada siapa? Pertama tentu taat kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya taat kepada suami. Maka isteri yang salihah itu isteri yang taat kepada Allah Ta'ala dan isteri yang sentiasa taat kepada suami. Oh, kenapa perlu taat kepada suami? Kerana Allah dah lantik dia sebagai pemimpin dalam keluarga, dan Allah Ta'ala perintahkan dia untuk bertanggungjawab dalam keluarga. So, tugasan isteri pula untuk menjadi isteri yang salihah, qanitat, selalu taat, sentiasa taat, ya, taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Bukan taat kepada suami saja, mesti taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dan tentu ketaatan kepada suami ini walaupun ianya dituntut untuk taat kepada suami, tetapi ia tidaklah mutlak, ya, tetap ada batasan dia. Maka kalau misalkan suami, ya, mengajak atau menyuruh kepada sesuatu yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala, maka tak perlu taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kerana tak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu membuat kita bermaksud kepada Allah. Tetapi selagi mana perintah suami itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, tidak bercanggah dengan syariat Allah, tidak membuat kita bermaksud kepada Allah Ta'ala, maka isteri yang salihah wajib untuk taat, ya, wajib untuk taat. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, lau kuntu amiran, seandainya aku hendak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku akan perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suami dia, seandainya boleh. Tetapi tetap tak boleh. Kenapa begitu? Kerana begitu besar tanggungjawab yang ada pada suami terhadap isterinya. Maka isteri wajib taat. Jangan sampai suami dah diperintahkan untuk bertanggungjawab terhadap dia, menjaga dia, memberikan nafkah dia, tetapi dia pula membangkang. Maka tak dibolehkan. Ciri pertama ialah taat, ya. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, ya. Yang kedua ciri wanita yang salihah tu Allah Ta'ala sebut dekat sini ialah yang memelihara kehormatan dirinya, ya, kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dia. Saat suami tak ada dengan dia, mungkin suami tengah pergi kerja, ya, atau suami pergi ke mana, mereka sedang tidak bersama, dia menjaga, pertama dia menjaga kehormatan diri dia. Dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia juga menjaga kehormatan suami dia. Sebab ada orang kadang-kadang, ya, ada setengah isteri-isteri bila mana dia berjumpa dengan kawan dia yang dia ceritakan keburukan suami dia, merendahkan suami dia, menghinakan suami dia, padahal itulah suami dia, itulah yang bertanggungjawab terhadap dia. Ini bukan isteri yang salihah, ya. Hafizat dekat sini juga termasuklah menjaga harta suami. Jadi semasa suami tak ada, dia betul-betul jaga harta suami dia, ya. Bahkan misalkan rumah suami dia jaga. Maka dalam suatu riwayat dinyatakan antara ciri isteri yang salihah itu ialah dia tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumah dia, ke dalam rumah suami dia, kecuali di atas izin suami dia.
Dia tak izinkan orang masuk ke dalam rumah melainkan atas izin suami dia. Betul-betul dia jaga kehormatan diri dia, kehormatan suami dia, dan juga harta benda suami dia yang dititipkan terhadap dia. Ya, ini semasa suami tidak ada bersama dia. Ya. Bima hafizallah, ya, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Maksudnya ni kata para ulama, nak menjaga kehormatan tadi tu bukan mudah, melainkan atas pertolongan Allah Ta'ala. So, oleh kerana itu perlu untuk sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kekuatan, ya, untuk dapat betul-betul menjaga kehormatan diri, ya, kehormatan suami dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami ketika mana suami tidak ada bersama. Ya, maka inilah dua ciri utama isteri yang salihah. Ya, kalau dijabarkan ini, ya, disyarahkan ini sangat luas tafsiran dia. Cuma Allah Ta'ala sebut garis besar dia dua. Yang pertama, qanitan, taat. Yang kedua, dia sentiasa menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, harta benda suami ketika mana suami tidak ada bersama. Ini dua ciri utama isteri yang salihah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ada sebut khairun nisa, kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah, maksudnya ni isteri ialah imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka, iaitulah isteri yang apabila engkau memandangnya, engkau melihat dia, engkau rasa bahagia. Kalau kau pandang dia, kau rasa bahagia. Kenapa rasa bahagia? Mungkin dia memakai pakaian yang bagus, mungkin dia berhias di hadapan suami, mungkin juga oleh kerana akhlak dia terhadap suami, cara dia menjawab panggilan suami. Intinya salah satu ciri isteri yang salihah tu, kata Nabi, idza nazarta ilaiha sarratka, apabila engkau pandang dia, engkau rasa bahagia. Ya. Wa idza amartaha ata'atka, dan apabila engkau perintahkan dia, dia taat. Tentu perintah untuk hal-hal yang baik, ya. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, dan apabila engkau tidak ada, dia menjaga diri dia dan harta benda, dia menjaga kehormatannya, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau tadi Allah Ta'ala menjelaskan isteri yang salihah, sekarang ni isteri yang tak salihah pula, isteri yang membangkang. Kata Allah Ta'ala wallati takhafu nushuzahun, ya, dan perempuan-perempuan, atau maksudnya dekat sini isteri yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, ya, atau nusyuz. Nusyuz ini makna asalnya terangkat. Dia tidak melaksanakan apa yang semestinya dia lakukan. Isteri mestinya dia taat, ni dia tak taat. Ya. Isteri mestinya menjaga kehormatan diri suami dan harta bendanya, dia tak jaga. Misalkan begitu. Nusyuz, ya. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, kata Allah Ta'ala, fa'idhuhun, beri nasihat. Itu yang pertama, nasihat. Bagi tahu isteri bahawa perbuatan itu perbuatan yang tak baik, perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala, perbuatan yang menyebabkan dosa bagi dia, dan seterusnya. Sampaikan nasihat kepada dia bahawa itu sesuatu yang tidak baik. Itu pertama, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala wahjuruhunna fil madaji', seandainya mungkin itu tak mempan, kita dah sampaikan nasihat dah berulang kali, kita bagi tahu, tetapi juga tak berhenti, maka step berikutnya wahjuruhunna fil madaji', ya, pulaukanlah dia di tempat tidur, pisah tempat tidur. Masih di satu rumah yang sama tapi pisah tempat tidur. Mungkin kita keluar daripada bilik tu, ya, atau mungkin dia tidur dekat atas, kita tidur dekat bawah, ya. Intinya tak sama tempat tidur lah. Biasa tidur sama-sama, sekarang ni pisah tempat tidur. Ini untuk menekan dia. Selain tadi nasihat itu, sekarang ni kita cuba tekan dia, ya, supaya dia berhenti daripada sikap buruk itu, ya, sikap nusyuz tadi yang tidak menjalankan
tugasan dia yang semestinya, ya, supaya dia meninggalkan kederhakaan dia terhadap suami dia, ya. Maka wahjuruhunna fil madaji'. Dan yang ketiga, watribuhun. Yang ketiga ialah pukul. Pukul dekat sini jangan pula kita salah faham, ya, bahawa suami boleh memukul isteri, dia rotan dan sebagainya. Tak. Pukul dekat sini, kata para ulama bersepakat menyatakannya, ini adalah pukulan yang tidak memberikan kesan apa-apa, ya. Pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Pukulan yang tidak memberi kesan apa-apa. Maka para ulama menyatakan, ya, pukul dekat sini ini bukan pukulan yang yang menyakitkan, ya. Tak boleh pukulan yang menyakitkan, bukan dia rotan, bukan dia tampar, bukan dia terajang, tak boleh dilakukan itu. Maka pukul dekat sini ada pendapat mengatakan memukul bahagian bahu isteri 3 kali. Pukul. Jadi pukul dekat sini sebenarnya lebih untuk menyedarkan dia lagi. Ibarat kita ginilah, kita beri nasihat dengan anak, kita rangkul dia, kita tepuk-tepuk dahu dia. Ini pukul juga maksudnya ni. Lebih kurang begitu dalam satu tafsiran. Ada juga yang menyatakan seperti ulama yang lain seperti Juraij, ya, mengatakan dia mengatakan bahawa pukulan yang tidak menyakitkan ni pukulan dengan kayu siwak. Kayu siwak tu yang biasa digunakan untuk bersiwak, hanya menggunakan itu. Jadi tidak ada ulama mentafsirkan ini boleh memukul isteri tanpa ada memukul isteri suka hati. Dia tampar, dia terajang, dia rotan, bukan. Itu tak dibolehkan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis dinyatakan Nabi tak pernah memukul wanita. Jadi walaupun ada ini menjadi satu option pilihan, ya, memukul tadi dengan pukulan yang bukan untuk menyakiti itu, ini bukan mesti pilihan yang kita ambil, ya. Rasulullah SAW tak pernah memukul wanita. Sepanjang hayat Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri-isteri Nabi, tak pernah pukul wanita, ya. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, janganlah pukul isteri kamu sebagaimana kamu memukul hamba sahaya, sebab nanti kamu akan tidur lagi dengan dia. Sangat tidak elok ada seorang suami dia pukul isteri dia, lepas dia pukul dia tidur bersamanya, ya. Maka sebenarnya tak boleh memukul isteri. Kalaupun pukul yang disebut pada ayat ini pukulan untuk menyedarkan, seperti kita tepuk-tepuk bahu dia, mengingatkan, tolonglah, begitu. Atau dengan kayu siwak ni pukulan yang tak sakit, hanya bertujuan untuk menyedarkan dia, ya. Baik, itu 3 cara menghadapi isteri yang nusyuz, ya, ataupun isteri yang derhaka kepada suami. Dia tidak mahu menjalankan hak dia, kewajipan dia terhadap suami dia. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, ya. Jika mereka isteri-isteri ini taat kepada kamu, maka jangan kamu lagi mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kalau isteri dah taat, suami suruh dia ikut, suami amanahkan dia jaga, dia dah betul-betul taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan lagi kamu mencari-cari kesalahan nak menyusahkan mereka. Tak boleh. Maka jangan mengorek-orek kesalahan. Kita ni kalau dikorek-korek kesalahan mesti akan jumpa. Jangan lagi cari pasal-pasal yang untuk yang menyusahkan mereka. Tak boleh. Kalau mereka sudah taat, sudah. Jangan cari-cari masalah lagi. Itu kata Allah Ta'ala. Sebab manusia ni kalau dicari-cari salah mesti akan jumpa, ya. Kalau cari-cari kekurangan mesti akan jumpa, kerana memang manusia pasti ada salah dan ada kekurangan. Kemudian kata Allah Ta'ala, innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Allah Ta'ala menutup ayat ni dengan 2 sifat Allah Ta'ala ni, 'aliyan kabira. Kata para ulama, Allah nak mengingatkan para suami, kamu jangan
jangan berbuat suka hati kamu terhadap isteri kamu, walaupun kamu rasa kamu berkuasa ke atasnya, walaupun kedudukan kamu lebih tinggi kepadanya, tapi jangan kamu zalim dengan dia. Kalau kamu zalim dengan dia, ada Allah Ta'ala yang maha tinggi dan lagi maha besar. Kamu rasa kamu tinggi, kamu rasa kamu besar, ada Allah Ta'ala yang maha tinggi dan yang maha besar lagi, mengalahkan segala-galanya, ya. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada subuh ni. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Ya, baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.